Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari subjek KKQ tingkatan 2 dengan bahagian ulum Al-Quran. Kita akan fokuskan kepada cara pengedaran Al-Quran. Cara pengedaran Al-Quran ini adalah di bawah tajuk Jam'ul Quran, iaitu pengumpulan Al-Quran. Okey, kita sambung cara pengedaran Al-Quran. Okey, baiklah. Setelah Al-Quran disalin semula, iaitu Sayyidina Osman bin Affan telah mewujudkan satu jawatan kuasa untuk menyalin semula Al-Quran. Al-Quran itu selesai dibukukan sebanyak 6 buah dalam bentuk mushaf. Okey, baiklah. Okey, jadi Al-Quran itu terdapat dalam 6 buah. Okey, yang mana ia telah dihantar ke wilayah-wilayah Islam bersama-sama dengan seorang guru Al-Quran. Jadi setiap satu mushaf Al-Quran yang dihantar ke setiap wilayah itu diutus juga bersamanya seorang guru Al-Quran. Okey, kita lihat Mekah dihantar Abdullah bin As-Sa'ib, Syam Al-Mughirah bin Shihab, Basrah Amir bin Qais, Kufah Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami, Madinah Zaid bin Thabit Al-Ansari, dan yang keenam ialah Mushaf Al-Imam, iaitu mushaf asal yang disimpan oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi mushaf Al-Imam ini gelaran bagi mushaf asal yang disimpan oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana mushaf ini menjadi rujukan kepada penyalinan mushaf-mushaf yang 5 ini. Okey, seterusnya hikmah penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, dapat menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan. Okey, kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Osman ini terlalu ramai orang Islam dari kalangan bukan Arab, menyebabkan berlaku perbezaan bacaan yang ketara kerana masing-masing mempertahankan bacaan masing-masing, dan ini menyebabkan perpecahan yang sangat dahsyatlah dalam kalangan umat Islam. Jadi apabila berlaku proses penyalinan semula Al-Quran yang diselaraskan bacaannya, dapat menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan. Kemudian menyelesaikan perselisihan kaum muslimin mengenai pengumpulan Al-Quran, juga menyelesaikanlah dari sudut cara bacaan jugalah lebih kurang, di mana masing-masing tidak lagi berselisih faham. Kemudian dapat menyatukan bentuk mushaf yang diseragamkan melalui ejaan dan tulisan. Okey, jadi walaupun disalin dalam satu cara, okey, tetapi Al-Quran itu dapat dibaca juga dengan pelbagai cara yang lain, pelbagai qiraat yang lain. Okey, seterusnya dapat menyatukan wajah-wajah qiraat dalam satu mushaf. Okey, jadi seperti yang di atas jugalah. Yang di atas ni dapat menyatukan bentuk mushaf yang diseragamkan melalui ejaan dan tulisan yang diseragamkan. Kemudian apa yang diseragamkan itu dapat juga dibaca dengan wajah-wajah qiraat yang lain. Contohnya, contoh dalam Al-Quran ditulis dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Atas Maliki tu dia ada alif kecil kan. Jadi alif kecil ini menunjukkan ada imam qiraat yang membacanya dengan panjang dan ada juga yang membacanya dengan buang alif, iaitu tidak memanjangkan pada Maliki. Okey, mereka membaca dengan Maliki Yaumiddin. Okey, itu kita dapat lihatlah. Walaupun disalin dengan satu cara bacaan, tapi boleh dipelbagaikan dengan pelbagai wajah qiraat di situ. Kemudian dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib surah seperti sekarang. Okay, jadi apabila Al-Quran itu disalin semula, ia lebih sistematik, di mana surah-surah dan yang lain-lain dapat disusun dengan sistematik. Seterusnya, meneladani kerjasama para sahabat dalam penulisan Al-Quran. Ini menunjukkan apa yang kita boleh teladani daripada kerjasama para sahabat dalam proses penulisan semula Al-Quran itu. Yang pertama, menjaga kesucian Al-Quran.
Okey, kerana dalam proses penyalinan semula Al-Quran ini sangatlah ketat sebenarnya. Para sahabat yang dipilih untuk menulis semula Al-Quran ini juga adalah orang-orang yang terpilih, di mana mereka ini setiap kali hendak menulis semula Al-Quran, mereka solat taubat, solat sunat dan meminta petunjuk daripada Allah. Juga didatangkan dengan saksi-saksi, bukan hanya menyalin begitu sahaja. Kemudian teliti dan berhati-hati serta sabar ketika melaksanakan tugas, sentiasa bermesyuarat untuk mencapai kata sepakat dalam setiap tindakan. Okey, jadi mereka sentiasa bermusyawarah, sentiasa memastikan apa yang ditulis itu adalah diterima secara ramai. Jika ada yang minoriti, mereka tidak akan ikut, mereka akan mengambil pendapat majoriti. Seterusnya, mengamalkan sikap saling membantu dalam menyelesaikan beban tugas yang berat. Okay, jadi mereka akan saling membantulah untuk menyelesaikan proses penyalinan semula Al-Quran, yang mana kita dapat lihatlah sikap saling membantu ini sangat penting dalam menjayakan sesuatu perkara. Seterusnya, kita akan lihat kepada perbezaan penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, yang pertama pada zaman Rasulullah, ditulis atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah juga Al-Quran itu telah ditulis, tapi atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditulis atas cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, jadi pada zaman Abu Bakar Al-Quran itu dikumpulkan atas cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Al-Quran itu ditulis semula atas cadangan Huzaifah bin Al-Yaman, yang mana ketika umat Islam semakin ramai dan membacanya dengan pelbagai bacaan, Huzaifah melihat telah berlaku keadaan yang tegang dalam kalangan umat Islam, di mana masing-masing mahu mempertahankan cara bacaan masing-masing. Jadi Huzaifah telah mencadangkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan untuk menulis semula Al-Quran. Seterusnya pada zaman Rasulullah yang kedua, ayat-ayat Al-Quran masih tidak tersusun dalam mushaf. Jadi pada masa itu Al-Quran telah disalin. Semula cuma ditulis pada batu, tulang, kulit dan pelepah tamar. Ia tidak dibukukan yang kita panggil mushaf pada hari ini. Seterusnya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ayat-ayat Al-Quran telah disusun dalam sebuah mushaf sahaja. Okey, jadi atas cadangan Sayyidina Umar, Al-Quran itu disusun, dikumpul daripada batu, tulang, kulit dan pelepah tamar, disusun semula menjadi satu mushaf sahaja. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman, ayat-ayat Al-Quran itu tersusun dalam beberapa buah mushaf, iaitu 6 buah. Seterusnya yang ketiga, pada zaman Rasulullah, tujuan ditulis ayat Al-Quran adalah untuk memudahkan para sahabat membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu ditulis untuk mengelakkan daripada hilang kerana kematian para hufaz yang ramai dalam peperangan Al-Yamamah. Okey, dan juga di mana mereka telah memerangi golongan murtad dan nabi palsu, menyebabkan ramai para hafiz Al-Quran ini mati syahid. Okey, jadi atas cadangan itu, atas situasi itulah yang menyebabkan Sayyidina Umar melihat perlunya kepada proses pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian pada zaman Uthman bin Affan, Al-Quran itu ditulis adalah untuk mengatasi huru-hara yang berlaku akibat perbezaan bentuk bacaan. Okey, yang ini tadi di mana ramai umat Islam dari kalangan orang bukan Arab memeluk Islam, dan kemudian Al-Quran ketika itu tidak berbaris dan juga tidak ada titik, menyebabkan masing-masing mengaku bacaan masing-masing lah yang betul. Keadaan ini menyebabkan ketegangan, yang mana hampir terjadinya peperangan. Inilah yang menyebabkan Huzaifah bin Al-Yaman telah memberi cadangan kepada Sayyidina Uthman bin Affan yang ketika itu merupakan khalifah untuk mewujudkan jawatan kuasa penyalinan semula Al-Quran. Wallahu a'lam.